Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Selamat datang ke sini terakhir podcast kita. Saya Rina sebagai moderator anda pada hari ini. Saya Nelly sebagai panel 1 dan saya Adia sebagai panel kedua. Baik, latar belakang dah dibuat, karya pun kita dah buat. Jadi tibalah masanya untuk kita bincangkan tentang sumbangan seorang legenda puisi, aktiviti sastra dan penyumbang besar dunia penulisan tanah air. Siapa lagi kalau bukan Bahar Zain. Yeay! Tapi kan, tak sangka kita dah sampai ke siri yang terakhir kan, rasa macam baru je mula. Okey, tak apa. Walaupun ini siri terakhir kita tak naklah sedih kan? Sebab hari ini kita akan raikan bukan sekadar penutup tetapi kemuncak. Tokoh yang kita bawakan ini, dia bukan calang-calang tau. Penutup yang padu Bahar Zain ni bukan biasa-biasa. Dia ni ibarat situ besar dalam dunia puisi. Kalau sastra Melayu ini satu taman, dia ibaratkan pokok rendang yang bagi semua orang boleh berteduh, belajar dan rasa ramai dengan karya dia. Korang tahu ke apa sumbangan tokoh kita? Mei tahu, kalau ikut sejarah sumbangan beliau memang panjang senarai,nya. Tapi antara yang utama, dia pernah jadi Presiden PENA, ahli lembaga pengelola DPP, terlibat dengan Majlis Buku Kebangsaan dan juga Institut Terjemahan Negara Malaysia. Bahar Zain pula pun pernah menjadi panel anugerah sastra negara bertahun-tahun, menilai karya orang lain dengan teliti dan akhirnya pada tahun 2013 beliau pula diangkat sebagai sastrawan negara ke-12. Dan jangan lupa, dia juga pernah memenangi award penulisan C atau Anugerah Penulis Asia Tenggara South Asian Writer Award pada tahun 1979. Anugerah ini diberikan hasil tulisan khas penulis atau ia boleh diberikan bagi pencapaian sepanjang hayat. Wah, hebat betul kan tokoh kita ni, Naili? Kalau korang nak tahu, pada tahun 2010 pula, beliau terima ijazah berhormat kedoktoran pensuratan dari Universiti Sains Malaysia. Bukan sebab dia ada PhD, tetapi sumbangan beliau pada ilmu dan budaya itu luar biasa. Betul tu Adia, dan bukan itu saja tau, penghargaan macam tu bukan datang sebab dia pegang jawatan semata-mata, tetapi sebab pemikiran dia, tulisan dia dan cara dihidupkan nilai dalam sastra. Wow, hebat dia semua panel kita pada hari ni. Tapi panel kita tahu tak yang puisi-puisi tokoh kita ni tak klise, banyak menyentuh tema kemanusiaan. Macam dalam puisi Anak Asia, penuh dengan rasa simpati pada rakyat yang tertindas. Penuh perjuangan. Naili tahu tak? Mestilah tahu. Kalau bak alam sekitar, karya dia malam berbau lilin antara yang menyentuh. Suasana malam yang tenang tu menjadi simbol untuk kita menghargai alam. Dan musibah diri juga. Dan dalam lingkaran, dia mengetengahkan kritikan sosial pasal masyarakat yang hidup dalam sistem yang menekan buat kita rasa terperangkap. Satu lagi puisi yang menarik, Topeng-Topeng. Tema dia tentang falsafah hidup. Pasal kita manusia ni kadang-kadang pakai topeng untuk sembunyikan diri sendiri. Deep kan? Ui, sampai ke sini rasa deep tu. Itulah dia, Bahar Zain. Bukan sekadar penyair biasa, karya-karyanya menembusi isu-isu besar dari kemanusiaan, alam sekitar sehinggalah kepada kritikan sosial dan falsafah hidup. Puisinya berani, tetapi tetap indah. Tak klise, tak terperangkap dalam nostalgia. Semata-mata, dia menulis bukan untuk menyadarkan, bukan sekadar menghiburkan, tapi itulah kekuatan sebenar sumbangan beliau dalam dunia kesusahan Melayu. Hebat betul Bahar Zain ni kan? Sedih juga dia fikir dah nak habis dah kita punya podcast. Rasa nak nangis lah. Diiringi dengan tangisan Alia, maka selesailah bicara kita. Tetapi sastra tak pernah selesai. Semangat Bahar Zain tak tinggal di dalam buku semata, tapi hidup di dalam hati yang membaca dan bernyawa dalam jiwa yang menulis. Jadi terima kasih kepada panel kita dan semua pendengar yang setia dari awal hingga ke penutup. Jumpa lagi di Alam Sastra yang seterusnya. Bye! Sajak pernahkah engkau mentaksir kediaman karya Bahar Zain? Aku terbangun pada waktu tengah malam, membuka jendela melihat seluas alam. Pernahkah engkau terbangun seperti ini?
diganggu mimpi buruk atau gelap gelisah rindu. Lihatlah gelap pekat di mana-mana, nampakkah engkau di sana ada pelita? Pada setiap jalur cahaya ada bayang-bayang, tidak pekat hitam tetapi remang-remang. Setiap malam melindungi engkau dari bisikan orang, kecuali di kiri kanan ada syaitan-syaitan. Putuskanlah kemana matamu memandang. Pernahkah engkau secara sedar membuat pilihan? Masuk rongga-rongga hati nurani, sukma kalbu dan akal budi, atau tergoda bisikan halus syaitan-syaitan itu? Perang akan musnahkan kubur, bangunan museum, galeri dan universiti. Perang telah mengoyakkan halaman-halaman sejarah. Perang akan mencipta sejarah baru di halaman-halaman yang baru. Sejarah baru itu hanya deretan kaki aska-aska yang dahulu. Seorang pemimpin menumpaskan beras-beras keagungan pemimpin lama dikirani apabila mencium bau uang. Pernahkah engkau jadi haloba apabila mencium bau keuntungan? Perang akan memusnahkan bahasa dan kesenian yang merumahkan kemanusiaan. Orang lupa bahawa Islam itu agama kehidupan untuk semua bangsa yang membenci persengketaan. Pernahkah engkau terfikir bahawa engkau telah dipermainkan? Bahazin ibarat ikan yang tidak dimasinkan oleh air laut. Jati diri kepengarangannya masih kukuh dan tidak banyak dipengaruhi persekitaran di Indonesia. Walau bagaimanapun, Bahazin tidaklah terus tenggelam di sana. Ibarat sirih pulang ke gagang, Bahazin kembali bertugas di Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1972 sebagai Ketua Cawangan Kajian di bahagian Pengembangan Sastra. Sebagai Ketua Bahagian, Bahazin juga menjadi Ketua Pengarang pada majalah Dewan Sastra dan Dewan Budaya, anggota Sidang Pengarang Jurnal Tenggara dan pernah menjadi Ketua Pengarang Dewan Bahasa. Pada tahun 1977, Bahazin menggantikan kerusi Krismas di bahagian ini. Seterusnya, pada tahun 1982, Bahazin telah dilantik menjadi Timbalan Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya mengenali Bahazin ini sejak awal tahun 70-an, di mana kegiatan sastra tu begitu rancak sekali ketika itu. Dan saya dan teman-teman saya yang lain, kami sering ke Dewan Bahasa, dan di sini kami mengenali banyak penulis-penulis yang sekarang ini merupakan penulis-penulis yang cukup terkenal, dan ada di antara mereka termasuk Bahar sendiri yang telah diangkat sebagai sastrawan negara. Apabila Baharudin Zainal menulis pada tahun 1960-an, dia mula memasukinya dengan menggunakan bahasa yang sedikit berlainan, yang lebih langsung, yang kurang perasaannya berbandingkan dengan penyair sebelum itu. Bahazin dikenali sebagai penyair sejak awal dekad 1960-an. Walau bagaimanapun, kehadirannya dalam genre puisi mula menyentap pada tahun 1967 melalui puisi-puisi protesnya. Sejak itu, Bahazin terus mencipta puisi yang jelas menyatakan sikap dan tanggapan beliau terhadap pelbagai dimensi kehidupan. Perjuangan Bahazin terhadap masyarakat bukanlah untuk kepentingan diri sendiri. Oleh sebab itu, timbul puisi-puisi protes Keranda 152 dan peristiwa Teluk Gong.